Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan tugas yang 3, iaitu akan menganalisis tentang penanda wacana, keutuhan wacana dan kejelasan dalam artikel. Nama pensyarah kami ialah Dr. Hajarul Bahti binti Zakaria. Ini merupakan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama Nur Luqman Al-Syafiq bin Sa'ad. Yang kedua saya Muhammad Ali Farhan bin Muhammad Fauzi. Dan yang ketiga Muhammad Izarfan bin Dasril. Artikel yang telah kami pilih untuk dianalisis ialah tentang lakuan tutur terima kasih, iaitu tentang strategik pragmatik yang digunakan dalam kalangan generasi Z Melayu, iaitu karya Masrida Yusof. Sekarang kita akan membincangkan tentang maksud keutuhan wacana. Yang pertama, wujud kesinambungan antara idea yang mempunyai makna. Dan yang kedua, wacana memberikan kekuatan dalam sesebuah penulisan kerana wujud melalui pelbagai pertautan antara ayat, perenggan, frasa, laras bahasa, tanda baca, latar, konteks dan keseluruhan aspek berkaitan penulisan. Dan yang ketiga, keutuhan wacana merujuk kepada kekuatan dalam sesuatu penulisan akademik untuk memastikan para pembaca memahami makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, keutuhan gramatikal. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan semantik. Dan yang terakhir, keutuhan fonologi. Baik, sekarang saya akan huraikan setiap satu daripada keutuhan wacana. Keutuhan yang pertama ialah keutuhan semantik. Jadi, apakah itu keutuhan semantik? Keutuhan semantik merupakan suatu hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Terdapat beberapa hubungan di dalam keutuhan semantik, sebanyak 5, iaitu hubungan antara sebab dan akibat, hubungan antara sebab dan tujuan, hubungan antara sebab dan hasil, hubungan antara latar dan kesimpulan, dan yang kelima ialah hubungan antara memperkuatkan isi. Seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merupakan hubungan wacana yang berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Antara hubungan-hubungan berikut ialah antonim, sinonim, hiponim, homonim, pengulangan kata yang sama, kolokasi dan unsur bersambut. Seterusnya, keutuhan wacana yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan melibatkan hubungan berkaitan tata bahasa. Contohnya, kata hubung, kata rujukan, peluburan dan pergantian untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada pernyataan yang diberikan. Dan keutuhan wacana yang terakhir sekali ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merupakan hubungan dari aspek keutuhan fonologi. Boleh dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Baik, sekarang mari kita menganalisis artikel ini dari segi keutuhan semantik dalam hubungan sebab dan akibat. Rasa terima kasih boleh berlaku di mana-mana dalam kehidupan sosial kita. Dalam kebanyakan masyarakat, menyatakan rasa terima kasih dengan betul mempunyai nilai sosial yang penting, iaitu menjaga air muka yang positif terhadap penyumbang. Dipetik daripada kata-kata Kulsum Yusufia et al. 2015. Jadi, menyatakan rasa terima kasih dengan betul mempunyai nilai sosial yang penting ini merujuk kepada keutuhan semantik sebab, dan menjaga air muka yang positif terhadap penyumbang pula merujuk kepada akibat. Seterusnya, mari saya memperincikan tentang keutuhan semantik dari hubungan antara sebab dan tujuan. Seperti permintaan maaf, ucapan terima kasih dihasilkan sebagai tindak balas kepada suatu tindakan terdahulu dan juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam hubungan sosial antara penutur dengan pendengar. Jadi, jelas ayat ini terbahagi kepada dua bahagian yang disambungkan oleh kata hubung dan, iaitu sebab dan tujuan. Bahagian pertama ayat ini merujuk kepada sebab dan bahagian kedua merujuk kepada tujuan. Artikel yang ketiga merupakan dari aspek keutuhan semantik
hubungan antara sebab dan hasil. Oleh itu, berasaskan tanggapan bahawa generasi Z masih membudayakan lakuan tutur terima kasih, maka kajian ini cuba menjawab persoalan bagaimana generasi Z merealisasikan strategi berterima kasih mereka dalam situasi yang memerlukan mereka mengungkapkan rasa terima kasih atau penghargaan. Dan analisis yang keempat pula ialah dari segi hubungan antara latar dan kesimpulan. Yang pertama ialah P.T. Custini dan Liz Tulianising meneliti strategi terima kasih yang digunakan oleh pelajar EFL Indonesia berdasarkan faktor kontekstual iaitu status sosial dan jarak sosial. Dan yang kedua pula, dari latar dan kesimpulan ialah hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa strategi ucapan terima kasih yang paling disukai oleh pelajar EFL Indonesia ialah berterima kasih, menarik perhatian dan perasaan positif. Dan yang terakhir sekali merupakan keutuhan semantik dari hubungan memperkuatkan isi. Kajian yang menunjukkan generasi Z masih menggunakan strategi terima kasih secara langsung memperkuatkan hujah bahawa walaupun ada perubahan sosial, generasi ini tidak sepenuhnya melupakan nilai dan norma tradisi Melayu dalam menghargai kebaikan orang lain. Kajian ini menegaskan bahawa mereka masih mengamalkan budaya penghargaan. Baiklah, seterusnya maksud penanda wacana. Penanda wacana merupakan berupa kata atau rangkai kata yang digunakan untuk merangkai ayat dengan ayat untuk mewujudkan kesatuan ayat yang utuh. Selain itu, penanda wacana ini juga penting kerana dapat mewujudkan pertautan dan kesinambungan antara sebahagian teks dengan teks yang lain sehingga dapat membentuk kesatuan wacana yang mantap dan utuh. Dan penanda wacana juga merupakan unsur-unsur bahasa yang dapat mewujudkan kohesi dan koheren dalam sesuatu penulisan wacana. Seterusnya ialah kategori-kategori dalam penanda wacana. Penanda wacana terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama ialah penanda kronologi, penanda organisasi dan penanda idea. Okey, apakah itu penanda kronologi? Penanda kronologi memberi pengertian kepada persoalan berkaitan waktu. Contoh-contohnya ialah sebelum, kemudian pada suatu hari. Jadi, jika kita dapat lihat, penanda kronologi ini merujuk kepada penanda wacana yang merujuk kepada waktu dan bila. Dan seterusnya ialah penanda organisasi. Penanda organisasi bertujuan untuk mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Ini antara contoh-contoh penanda organisasi, iaitu contohnya, tegasnya dan dalam hubungan ini. Dan yang ketiga pula ialah penanda idea. Penanda idea ini bertujuan untuk menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang mempunyai beberapa fungsi, iaitu untuk mengembangkan idea, pertentangan idea dan hubungan idea. Jadi, penanda wacana yang pertama ialah penanda kronologi. Mari kita lihat analisis dalam artikel. Walau bagaimanapun, kajian Maslida et al. Pada tahun 2020 iaitu kajian penilaian kesopanan dan kecekapan pragmatik dalam lakuan bahasa generasi Z Melayu telah menunjukkan dapatan yang berlawanan daripada tanggapan umum sebelum ini. Kajian ini meneliti respon responden. Jadi, perkataan sebelum merujuk kepada penanda kronologi yang menekankan pada bila dan waktu. Dan contoh yang kedua pula ialah dengan mengungkapkan reaksi positif kepada hasil selepas sesuatu bantuan. Yang penanda wacana yang kedua ialah penanda organisasi. Tidak selalunya berlaku sedemikian. Leach 2014 merujuk terima kasih Pramatang. Misalnya, dalam iklan di tempat awam, terima kasih kerana tidak merokok di premis makanan. Penggunaan ungkapan terima kasih dalam iklan ini merujuk bantuan atau pertolongan yang belum berlaku atau belum dilaksanakan.
Jadi, dalam konteks ini, perkataan misalnya digunakan untuk mempertautkan antara ayat sebelumnya dan ayat selepasnya dalam satu konteks yang masih sama. Dan contoh yang kedua pula ialah tentang lakuan terima kasih ini, kita boleh simpulkan bahawa terima kasih merupakan lakuan tutur pasca peristiwa yang biasanya berlaku setelah lakuan atau tindakan dilakukan oleh pendengar untuk kepentingan penutur dan lakuan. Jadi, penggunaan kita boleh simpulkan bahawa juga merupakan tautan daripada ayat sebelum dan selepasnya. Jadi, penanda wacana yang ketiga ialah penanda idea. Kata penguat yang hadir bersama-sama dengan ucapan terima kasih menandakan penutur sangat menghargai pemberian atau bantuan yang diberikan oleh pemberi objek atau bantuan. Malah, kata penguat dapat meninggikan tahap kesopanan. Jadi, penggunaan perkataan malah digunakan untuk mengembangkan idea antara sebelum dan selepas ayat. Dan contoh yang kedua pula ialah mereka yang menerima ucapan terima kasih pula berasa dihargai dan mewujudkan solidariti dengan penutur. Selain itu, dapat disimpulkan bahawa responden bukan sahaja sedar tentang penggunaan strategi berterima kasih, tetapi mereka juga tahu cara berterima kasih kepada orang lain dengan sewajarnya dan sopan. Penggunaan selain itu sama seperti penggunaan perkataan malah untuk mengembangkan idea. Baiklah, terima kasih Luqman. Sekarang kita akan pergi kepada yang seterusnya, iaitu keutuhan leksikal antonim. Baiklah, di dalam contoh yang pertama terdapat dua contoh antonim, iaitu yang pertama di antara berterima kasih dan permohonan maaf. Dan di sini kita boleh nampak berlakunya berlawanan di situ. Dan yang kedua, penolakan atau ucap selamat. Sini kita boleh tengok antonim dia antara penolakan dan ucap selamat. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu ayat yang di bawah pula, tentang yang di highlight yang berwarna kuning itu, tentang kejayaan dan kegagalan. Kejayaan, perkataan antonim ataupun perkataan berlawanannya merupakan kegagalan. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu masalah keutuhan leksikal berkaitan sinonim. Sinonim merupakan perkataan yang sama. Dua perkataan yang berlainan tetapi membawa maksud yang sama. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama, iaitu antara perkataan pelajar dan pasca siswaza. Kedua-duanya membawa maksud yang sama, iaitu mereka masih lagi belajar. Dan kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu di antara signifikan dan kepentingan. Kedua-duanya membawa maksud yang sama, iaitu membawa maksud kepentingan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada keutuhan leksikal yang ketiga, iaitu hiponim. Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Okey, kita boleh tengok contoh yang pertama, iaitu terima kasih banyak, terima kasih banyak-banyak, terima kasih sangat-sangat. Ketiga-tiganya membawa maksud terangkum dalam satu maksud yang sama, iaitu maksud yang terima kasih. Kita pergi kepada contoh yang kedua, yang di highlight berwarna biru itu, terima kasih secara langsung dan terima kasih secara tidak langsung. Okey, kedua-duanya masih lagi terangkum dalam satu makna yang sama, iaitu terima kasih. Kita pergi kepada keutuhan leksikal yang seterusnya, iaitu pengulangan kata yang sama. Okey, yang pertama kita tengok kepada yang di highlight yang berwarna kuning itu, iaitu perkataan terima kasih. Dalam contoh ini kita boleh lihat terdapat banyak perkataan terima kasih. Terdapat sebanyak 6 perkataan terima kasih. Dan di sini kita boleh lihat itu pengulangan kata yang sama, itu pengulangan kata terima kasih. Kita pergi kepada contoh yang kedua, yang di highlight berwarna biru itu, iaitu perkataan positif. Kita boleh lihat terdapat 3 perkataan positif yang di highlight berwarna biru itu. Dan di sini kita boleh lihat pengulangan kata positif sebanyak 3 kali. Sekarang kita pergi kepada contoh keutuhan leksikal yang terakhir, iaitu kolokasi. Kolokasi merupakan dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Okey, kita boleh lihat kepada contoh yang terdapat dalam slide ini. Sebagai contoh yang pertama, perkataan generasi muda. Perkataan generasi sering dikaitkan dengan perkataan muda. Yang kedua, perkataan generasi Z.
Okey, perkataan generasi sering juga dikaitkan dengan perkataan Z itu. Okey, kita pergi kepada contoh yang di bawah pula, iaitu perkataan data kajian. Perkataan data sering dikaitkan dengan perkataan kajian. Okey, sekarang kita pergi kepada keutuhan yang seterusnya, iaitu keutuhan gramatikal. Berkaitan kata hubung. Kata hubung terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, kata hubung berfungsi sebagai penghuraian. Okey, mari kita lihat kepada contoh, iaitu contoh yang terdapat di dalam slide ini berkaitan perkataan selain itu. Selain itu ini berfungsi sebagai penghurai di dalam ayat tersebut. Selain itu ini menghuraikan ayat yang terdapat di atas itu, menjadikan ayat ini lebih panjang. Baiklah, fungsi kata hubung yang kedua, ianya berfungsi sebagai pengembangan idea. Okey, kita lihat pada contoh yang pertama. Dalam ayat tersebut mengatakan bahawa hal ini tidak berlaku kepada fungsi bahasa yang lain seperti mengadu, meminta atau menolak yang diajar secara tersirat. Okey, perkataan seperti itu dapat mengembangkan idea yang terdapat dalam ayat ini. Okey, sebagai contoh yang kedua pula, dalam kajian ini jelas menunjukkan bahawa berterima kasih mudah dikenal pasti kerana kebanyakan responden menggunakan ungkapan eksplisit, iaitu melibatkan perkataan terima kasih. Okay. Perkataan kerana ini dapat mengembangkan idea, dapat memberikan sebab menjadikan ayat tersebut lebih panjang. Fungsi kata hubung yang terakhir, ianya berfungsi sebagai penambahan. Sebagai contoh kata hubung yang digunakan sebagai penambahan ialah perkataan sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, pada masa, ketika itu dan lain-lain. Okey. Tapi dalam contoh yang kita beri dalam slide ini, perkataan yang diwarnakan itu perkataan kemudian. Kemudian ini berfungsi sebagai penambahan dalam ayat tersebut dan menjadikan idea yang terdapat dalam ayat tersebut jadi lebih panjang. Keutuhan gramatikal yang seterusnya ialah kata rujukan. Kata rujukan ialah kata yang boleh menggantikan sesuatu, sama ada benda atau manusia. Antara kata rujukan yang boleh digunakan ialah saya, dia, mereka, kami, kita, itu, ini, siapa dan lain-lain. Okey, seperti dalam slide ini, kita boleh tengok contoh yang pertama, iaitu yang dikalakan tersebut yang merupakan perkataan mereka. Perkataan mereka ini merujuk kepada perkataan para peserta. Okey, baiklah, contoh yang kedua pula merupakan perkataan kita. Kita ini merupakan kata ganti nama baik kita semua inilah. Baiklah, yang terakhir merupakan keutuhan fonologi. Dalam penulisan seperti ini, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Okey, kita boleh lihat contoh dalam slide tersebut yang dikalakan. Yang pertama merupakan tanda koma dan yang seterusnya merupakan tanda dialog. Keutuhan wacana sudah, penanda wacana pun sudah. Jadi kita teruskan kepada kejelasan. Kejelasan terbahagi kepada 4 yang seperti yang di atas, seperti yang ditunjukkan. Okey, yang pertama adalah kejelasan penulisan. Yang kedua, kejelasan gaya penulisan. Yang ketiga, koheren, dan yang keempat adalah kohesi. Okey, apakah makna kejelasan penulisan? Okey, jelas bermaksud mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsir dan tidak sama-sama. Jadi, kejelasan penulisan ni kita menggunakan kata-kata yang pendek dan ringkas untuk mengelakkan daripada kekeliruan. Jadi dengan kejelasan penulisan ni tak perlu kita fikir panjang, ayat dia memang terus kepada apa yang kita nak sampaikan. Seterusnya adalah gaya penulisan. Okey, untuk gaya penulisan ni dia menggunakan bahasa yang formal dan tempat. Dia juga bergaya formal dan bukan peribadi. Seterusnya, pembinaan ayatnya jelas dan tepat. Yang keempat, berhati-hati dengan penggunaan akronim. Dan yang kelima, mengembangkan idea secara logik. Okay. Seterusnya, koheren. Koheren ni merupakan idea-idea diekspresi ataupun dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan yang logik serta disokong dengan bukti dan juga contoh. Koheren ni dia memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis dalam menulis artikel tersebut. Baiklah. Seterusnya, kohesif. Dalam penulisan yang kohesif terdapat kesinambungan idea di mana satu idea telah dihubungkan dengan idea lain secara mantap pada ada 3 tahap. Yang pertama, tahap ayat. Maksudnya ayat sebelumnya berkait dengan ayat selepasnya
Yang kedua, tahap perenggan. Perenggan yang sebelumnya berkait dengan perenggan yang selepas. Dan juga tahap keseluruhan teks. Jadi, itulah dia makna-makna daripada kejelasan. Untuk kejelasan penulisan, seperti yang ada di slide, kita boleh tengok ayat dia yang diterangkan, yang di-highlight di situ. Adab kesopanan adalah sangat penting dalam berbahasa. Jadi ayatnya sangat mudah. Dia terus bagi tahu bahawa adab kesopanan tu sangat penting dalam berbahasa. Yang kedua pula, dalam masyarakat Malaysia, pengucapan terima kasih merupakan amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Maksudnya memang ayat dia ayat yang senang. Tak ada kias-kias, orang kata. Yang ketiga pula, rasa terima kasih boleh berlaku di mana-mana dalam kehidupan sosial kita. Kalau kita baca, rasa terima kasih boleh berlaku di mana-mana dalam kehidupan. Kita takkan fikir benda lain dah. Memang kita tahu benda tu betul. Terima kasih ni memang mana-mana pun dalam kehidupan kita, orang gunakan. Jadi, itu contoh-contoh untuk kejelasan penulisan. Seterusnya, gaya penulisan. Untuk dalam slide ni saya dah highlightkan dah apa benda yang berkait dengan gaya penulisan. Kita baca dahulu. Atih, Farashaihan dan Tan 2021 misalnya melakukan kajian yang menerangkan dan membandingkan strategi terima kasih yang digunakan oleh pelajar English as a Foreign Language EFL Iran dan pelajar English as a Second Language ESL Malaysia dalam hal menghadapi situasi yang berbeza. Data dikumpulkan daripada 20 pelajar pasca siswazah Universiti Iran dan 20 pelajar Malaysia yang mempunyai kemahiran berbahasa sama melalui soal selidik tugas penyempurnaan wacana. Kalau kita tengok kat sini, yang pertama saya highlightkan English as a Foreign Language dalam kurungan EFL. Jadi, untuk gaya penulisan tadi, saya dah bagi tahu bahawa dia menggunakan berhati-hati dengan penggunaan akronim. Kita boleh tengok penggunaan akronim dia tepat dekat situ. Kita tulis dulu apa benda yang akronim tersebut, baru kita tulis akronim tu. So kita tulis dulu English as a Foreign Language, baru kita buat kurungan, dan dalam kurungan tu kita buat akronim dia, EFL. Sama juga macam English as a Second Language tu. Seterusnya, data dikumpulkan daripada 20 pasca siswazah di Universiti Iran dan 20 pelajar Malaysia yang mempunyai kemahiran berbahasa yang sama melalui soal selidik tugas penyempurnaan wacana. Untuk highlight yang kedua ni, dia merupakan perkembangan idea secara logik. Kenapa? Kerana kalau kita fikirkan secara logik, data yang dikumpulkan oleh 20 pelajar Iran dan 20 pelajar Malaysia, tak mungkin ada penipuan dalam data tersebut. Jadi itu adalah contoh-contoh gaya penulisan yang ada dalam teks, dalam artikel yang kami cari, yang kami gunakan. Seterusnya koheren. Koheren ni kalau kita ingat tadi, dia adalah idea yang dihuraikan dengan jelas dalam urutan logik serta disokong dengan bukti dan juga contoh. Kalau kita tengok dekat slide untuk yang pertama punya, ada 3 jenis warna. Peserta, kita baca dulu. Peserta kajian ini ialah kumpulan generasi Z. Generasi Z dalam kajian ini merujuk Tab Scott di tahun 2008 dalam bukunya Grown Up Digital yang menetapkan kelompok generasi Z bagi mereka yang lahir antara tahun 1998 hingga 2009. Generasi Z ini adalah generasi. Kalau kita tengok, idea yang dia nak cakap dalam ayat ni adalah peserta kajian ini adalah kumpulan Gen Z, generasi Z. Generasi Z ni siapa? Dia punya contoh dia adalah generasi Z ni mereka yang lahir antara tahun 1998 hingga tahun 2009. Apa bukti dia? Siapa yang buktikan? Warna hijau tu. Buktinya Tab Scott dalam bukunya Grown Up Digital. Dia yang membuktikan bahawa generasi Z ni adalah
mereka yang lahir antara tahun 1998 hingga tahun 2009. Okey, kalau kita tengok yang nombor 2 pula, kita baca dahulu. Lakuan tutur terima kasih adalah tentang cara kita mengungkapkan perasaan terima kasih, rasa terhutang budi dalam berkomunikasi. Ungkapan terima kasih disampaikan oleh penutur bagi suatu lakuan yang telah dilakukan oleh pendengar. Penutur percaya beliau mendapat manfaat daripada lakuan ini dan menunjukkan penghargaan atau terhutang budinya kepada pendengar dengan maklumat dengan membuat pernyataan untuk menyatakan penghargaannya itu. Dalam kurungan Einstein dan Boltzmann tahun 1986, Cheng tahun 2005. Okey. Dia nak bagi tahu idea dia adalah tutur terima kasih ni untuk ungkapkan rasa terima kasih ataupun terhutang budi dalam berkomunikasi. Okey, contohnya ungkapan terima kasih boleh disampaikan oleh penutur bagi satu lakuan yang telah dilakukan oleh pendengar. Jadi apa buktinya? Buktinya Einstein dan Boltzmann tahun 1986 dan Cheng tahun 2005, dia bagi tahu bahawa penutur percaya beliau mendapat manfaat daripada lakuan ini dan menunjukkan penghargaan atau terhutang budinya kepada pendengar. Itu adalah bukti dia. Bukti dia Einstein dan Boltzmann tu yang bagi tahu tentang benda tu. Jadi itu adalah koheren dalam teks tersebut. Baiklah, untuk kohesif pula, kita tahu bahawa dia mempunyai kesinambungan idea di mana satu idea telah dihubungkan dengan idea yang lain secara mantap pada 3 tahap, iaitu tahap ayat, tahap perenggan dan juga tahap keseluruhan teks. Okey, kalau kita tengok dekat slide ni, saya bagi 2 jenis tahap, iaitu tahap ayat dan juga tahap perenggan. Okey, untuk yang pertama sekali, data kajian ini ialah respon bertulis peserta yang dikumpulkan dengan menggunakan tugas penyempurnaan wacana TPW. TPW merupakan kaedah yang paling lazim digunakan dalam usaha mengkaji tingkah laku lisan. Okey, kalau kita tengok, 2 ayat ni adalah ayat yang mempunyai kesinambungan. Okey, kenapa? Kalau kita tengok ayat yang pertama, dia bagi tahu tentang kajian ini respon bertulis yang dikumpulkan dengan TPW. Okey, ayat kedua pula dia bagi tahu TPW ni kaedah yang paling lazim digunakan dalam mengkaji tingkah laku lisan. Maksudnya memang ada kesinambungan je di situ. Okey, untuk tahap perenggan pula, kita baca, segelintir daripada kita dikatakan lupa atau sengaja buat-buat lupa akan kepentingan penggunaan nilai itu. Walau bagaimanapun, kajian Maslidah. Okey, kita tengok kat sini ada perkataan walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun ni adalah perkataan yang membuatkan kita sedar bahawa memang kalau kita tengok pun kita akan tahu bahawa itu adalah kesinambungan daripada ayat yang atas. Jadi untuk tahap perenggan ni, kesinambungan dia adalah secara ayat terakhir untuk perenggan yang atas dan juga ayat yang pertama daripada perenggan yang bawah. Itu adalah kesinambungan dalam kohesif untuk tahap ayat dan juga tahap perenggan. Jadi itu sahaja perbincangan kami pada hari ini. Andai ada salah kata tutur bicara, harap dimaafkan. Dan akhir sekali, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu pula datang daripada kami sendiri. Hakikatnya hanya pada Allah jua. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.